Itu tahun berapa? Tak apa structure. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita boleh mula kita punya tutorial untuk minggu ni. Sekejap. Okey, kalau semua tengok pada kita punya classroom, pada lecture note under number 3 tu, lecture notes and video, saya dah postkan material for this week. Okay, contoh apa benda kita nak buat dengan briefing. Tapi saya start dengan briefing dulu. Briefing untuk semester ni, jadi kita pergi nombor 2, course under course plan ni, pergi A3 brief. Okay. So boleh buka yang ni. Okay, sekarang kita dah masuk stage 3 lah, which is kita nak akan ngajar, kita akan belajar macam mana nak buat digital superimpose ataupun digital rendering, ataupun another word is digital rendering. Okay, so basically 3 minggu, maksudnya 3 minggu tu kita starting kira-kira daripada hari ni ke minggu depan tu seminggu dan seminggu. Okay, betul kita akan belajar beberapa teknik. Benda ni akan banyak membantu belajar dari segi presentation nanti, final presentation. Okay, so marks about 20 individual and this is the objective you have to produce the work. So nanti akan tengok dekat attachment A, B and C ni ada contoh. Okay, the CLO sama, knowledge, Photoshop and composition, little bit of composition, model and plan superimpose in Photoshop. Itu benda lecture input lah, maksudnya yang saya akan bagi hari ni dan setiap minggu. Okay, betul ni rubrik pemakahan sama untuk assignment yang lain. Okay, reference adalah di sini saya suggestkan pelajar ambil masa untuk visit dua-dua site ni untuk membantu lebih memahami lah tutorial ni. Saya akan bagi secara surface lah macam mana nak do the editing. Okay, basically this is kita punya weekly punya planning. So kita sekarang dah minggu 6, maksudnya saya akan bagi A3 punya briefing, assignment 3 punya briefing. Betul, first exercise adalah kita buat model superimpose tutorial. Lepas tu minggu depan kita akan buat plan superimpose tutorial. Betul break. Betul kita akan buat elevation and section superimpose dan submission pada minggu ke-10 nanti. Okay, so this is the checklist for the submission for the okay, ni contoh dia lah. Maksudnya sekarang yang bawah ni mungkin nanti bila time semester akan datang you all dah belajar buat 3D and this is kata the basic model yang you generate. Daripada basic generate tu lah you guna Photoshop macam mana nak jadikan dia nampak lebih realistic in term of image yang you present tu. Maksudnya kita masukkan pokok, masukkan orang, jadi kita nampakkan scale of the building dia, macam mana people interact with the building. Itu tujuan yang kita nak buatkan this kind of thing. Tapi saya takkan buat this kind of, contohlah saya dah sediakan material mungkin lebih smaller punya scale of physical model yang you ambil gambar. Okay, kemudian tu kita akan buat macam ni, contoh plan. So biasanya ini nantilah you akan belajar bila you buat you punya plan, macam mana nak buatkan presentable punya plan. Maksudnya orang understand macam mana daripada tempat masuk kereta, kat mana dia punya ruang tamu, apa benda you suggestkan material, what kind of material for the bathroom or dia ada apa area, dan macam mana landscaping design. So ni benda-benda ni kita akan belajar next week. Betul, the following week after cuti kita akan buat elevation, macam mana kita nak turn the 2D punya presentation tu into something yang realistic, nampak macam realistic in terms of material. Untuk macam mana, for example kat sini contoh section. Okay, section is very important dalam architecture. Kat sini you tunjukkan macam mana volume, what kind of material pada wall, dan you letakkan human figure untuk tunjukkan scale, and itulah masukkan pokok and shadow, so nampakkan dia lebih menonjol lah dia ni. So benda macam ni macam contoh siang dan malam punya image. Okay, so this is another material. Dia ada contoh bila nanti you buat final project, you buat cabin you nanti. So this is how you detailkan human section, tunjukkan
macam mana you boleh do the material mapping, rendering dalam you punya section. Okay, so this is the brief for ni. So, sekarang ni kita go pada kita punya material, khusus material this week. So nombor 3, this is material. Okay, so normally nanti you biasanya lah belajar setiap semester kan nanti you akan buat you punya model. So this is contoh yang model lah you akan buat daripada paper, cardboard ke apa. Tu nanti satu cara adalah you akan ambil gambar pada cardboard ni. So cardboard, gambar pada cardboard ni lah nanti you akan superimposekan dalam your design. Okay, sebagai contoh yang this is for yang kita akan buat minggu ni. Okay, so this is contoh lah, this is model yang lebih detail lah. Okay, kadang-kadang you tengoklah cara model, mungkin tadi tu lebih macam mockup, kalau this is mungkin dia punya final model macam mana. So ambil beberapa gambar, kalau boleh you ambil gambar ni dekat luar, kena dengan matahari. Jadi kalau boleh cahaya matahari daripada depan ni lah, so that nanti sebelah belakang tu shadow. Jangan ambil matahari di belakang, which is nanti sebelah depan ni shadow. Jadi kita ambil gambar ni nanti nampak model ni yang facing the light akan nampak lebih cerah. Okay, dan angle ni is very important. Okay, so sekarang ni you tengok pada saya punya material tu, human on perspective. So benda superimpose ni yang buatkan dia menarik adalah bila kita nak setkan kita punya composition tu ataupun kita punya superimpose tu nampak as realistic, serealistik mungkin lah material. Jadi kita masukkan pokok, kita masukkan human figure dan juga line. Maksudnya perspektif horizon line tu very important. Sekejap. Saya tunggu saya punya ni kejap buka. Okay. So kalau tengok kepada perspektif ni, guideline ni, nanti you boleh tengok sendiri perspektif guideline. So kat sini you boleh klik lah dekat link ni untuk you dalami lagi lah maksud macam mana nak do the perspektif. Okay, so perspektif ni ada banyak line dah. Yang very important is the horizon line. Okay, macamnya peletakan horizon line tu, di mana kedudukan horizon line tu akan buatkan macam mana perspektif kita akan lihat. Jadi berita horizon line ni, you imagine like macam you ambil gambar ni dalam keadaan you duduk ataupun you bersila ataupun you squat. Kan you duduk di keadaan rendah lah, you maksudnya rendah. Jadi you akan nampak orang makin lama makin daripada kecil tu makin lama makin tinggi, makin besar dekat dengan you. Okay, so normally yang kita akan gunakan adalah this mid horizon, which is more realistic. Maksudnya ini orang kata lebih macam human level punya, human eye level in term of perspective. So atas ni, high horizon ni, you imagine that you berdiri lagi satu tempat lagi tinggi daripada orang yang berdiri di atas tanah. Okay, mungkin you akan ada di dalam satu platform ataupun di atas, you mungkin di atas kursi atau di atas meja, you akan dapat this kind of horizon punya perspektif. Okay, so ni contoh lah. Sebenarnya ni yang the first page ni adalah yang paling penting sekali you understand. Okay, so kedudukan orang macam mana dia jauh ke apa benda, dia nampak kat kedudukan dia akan cross kat kepala dia tu. Okay, kat cross kepala dia tu untuk tunjuk horizon. So ini adalah kita panggil the human eye level. So ini yang sebaik-baiknya kalau you dapat buat you punya perspektif. Okay, sebab kat sini ada satu sketch boleh nampak. So kalau macam adult tu, you nampak dia akan kedudukan kepala dia almost pada tepat pada horizon line. Mungkin nak tunjukkan ada mostly ni orangnya sama tinggi. Mungkin ada seorang dua lah yang akan tinggi sikit, sebab tunjuk tu mungkin dia akan lagi tinggi pada orang yang 1.7 punya eye level. Dan yang kecil-kecil ni mungkin nak tunjukkan adalah children. Okay, jadi bila you scale, you ada reduce tu, kita boleh faham bahawa that is a children. Okay, so contoh yang ni adalah this is more pada mid punya horizon, which is kita boleh tahu the mid adalah
kedudukan kepala dia tidak sama, tak align. Tapi maksudnya dia makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kita nampak dia makin dekat kita, dia makin tinggi. So dia punya horizon line ni adalah di tengah-tengah. Okay, so mungkin this is because of someone yang tengok ni adalah lower daripada standard. Mungkin dia tinggi dia mungkin 1.6 ataupun tu. So this is kind of perspektif yang kita akan dapat. Okay, so this is akan perspektif bila time you berada di tingkat lebih tinggi. So this is adalah kedudukan orang ni akan dari ujung tu akan nampak lagi tinggi, kedudukan lagi tinggi daripada yang ke bawah. So ini adalah contoh kalau you nak faham ni. Kalau this is kita ambil contoh mid punya horizon, maksudnya di peringkat dada punya layer. Okay, kalau let's say yang nombor kiri ni, yang orang yang kiri ni, you copy ke tengah tanpa you scale down kan dia punya scale, kecilkan scale dia, dia akan melihat seperti gergasi. Sebab dia tak meet pada dia punya perspektif left. Sebab tu bila you copy yang sebelah kiri ni bawa ke kanan, you kena reducekan dia lagi. Baru dia nampak benda dia seperti. Sebenarnya orang yang sebelah kiri dari segi perspektif, orang yang kiri dan orang kanan ni adalah orang yang sama tinggi. Walaupun dia makin kecil. Tapi sebab dari segi perspektif dia adalah sama. Dan orang yang tengah ni adalah kita panggil gerasi lah. Sebab dia akan dapat lagi tinggi. So normally bila kita buat satu perspektif, pintu adalah kita punya reference. Sebab pintu ni selalunya 7 kaki atau 2.1. So tinggi orang normal kita akan tengok is 1.8. Okay, so level mata selalunya kat 1.7 atau 1.65 untuk kedudukan tu. Jadi kat sini nampak daripada dia akan lebih kurang 1 kaki atau 30 cm rendah daripada pintu untuk height ataupun kedudukan kepala dia tu di atas kepala. Jadi kat situ cara kita tunjukkan reference, kita susunkan orang. Okay, so now kita akan buka Photoshop. Okay, kita akan start composekan kita punya, kita akan composekan kita sambil ni. Ini benda basic lah yang akan tunjuk. I think you all can explore. So I'm sure some of you dah ada exposure tentang Photoshop. It's good. Artinya benda yang ni tak jadi masalah lah. Sebab you dah pernah belajar. Okay. So you boleh improvekan lagi you punya skill of editing ni dengan link yang I bagi. Ya, tengok ada siapa yang masuk lagi ni. Ya, ada. Kenapa? So Arif join balik. Dah, saya join. Tak ada certain orang yang dia request tak masuk lagi. Benda ni auto ni cuba dia join balik. Alright, sir. Okay. So sekarang ni kita pergi ke Photoshop. So ada buka Photoshop ni. Okay, sekarang kita create new page lah. Pergi ke file. So international paper A4, width kita buat 297. Ini mm Kalau cm 29.7, betul height adalah 21 cm. Kalau kita set resolution always buat 300. Make sure that you punya work always dalam file yang besar, so that nanti you nak reduce tu you boleh reduce later ataupun you nak compress later, tapi make sure you punya original quality tu biar besar. Okay, so you dah klik kat sini. Okay, sebentar lagi nak tengok my paper ni loading. Okay, okay, next kita akan nak buka kita punya library. Kita punya you pergi ke you punya material tu yang I bagi tu. Okay, so dalam sebenarnya kat sini semua ni material. So saya nak you keluarkan dulu yang you download you punya ni, human ni, 3 ni. Human ni.
Okay, so kita buka semua yang file-file tu. Okay, dari sekarang saya nak encourage you guys buat you punya own library human ni. Sebab dalam perspektif, saya buat siapa yang tak dapat masuk lagi ni, dah 19 orang ni. Suruh dia stop betul apa ni, suruh dia login masuk balik. Siapa yang lagi 3 orang tu? 4 orang. Dah 21 ni. Ada siapa tak masuk lagi? Okay, saya teruskan. Okay, so this is kata contoh. Kata image pokok yang kadang you suka lah, you tengok kat internet tapi make sure dia punya image tu besar lah untuk kita nak buat library. Okay. So, satu contohnya macam mana kita nak buat library PDF. Kita nak kena buat library PDF sebab this is in JPEG, so it's very flat. Okay. So, sekarang satu caranya kita pergi klik sini. Okay. Select all, edit, cut. So edit, paste. So kalau you tengok notice dekat sebelah kanan ni, kat layer Photoshop dia dah ada new layer background kan ni. So benda ni adalah image ni, bergerak ni. Dia dah ada image. So sekarang ni kita nak buangkan warna putih ni. Sama macam kita trace dalam Illustrator tu lah. Sebab kita tak nak yang warna putih ni semua. Okay. So make sure you guna our magic wand. Kalau tak ada, you kena klik kat sini klik kat sebelah kiri ni, baru dia keluar option. Yang lain ni semua sama. Kalau kat sini you tak keluar, make sure you klik kat satu-satu ni untuk tengok option dia tu. Jadi ada option ni kadang dia sorok. Okay, kalau siapa tak jumpa magic wand ni, mungkin dia punya default dia is this one. Okay, you klik kat situ, you cari ke magic wand. Okay, so select white dan you pergi ke select similar, so that dia akan select all the white line. Okay, kalau macam ni black and white ni maksudnya okey lagi lah. Kalau kata dia mungkin dia dah start terselect yang dalam-dalam ni, you reducekan tolerance kat atas ni. Okay, mungkin you akan ambil dalam 20 ke. Okay, kita select similar, edit, cut. So jadi benda ni adalah dia floating. Kalau nak tahu dia floating, tengok you tutup pada background nampak dia adalah floating ni. Okay, terus you savekan ni sebagai PDF. Okay, kita jangan flagkan dia kita juga flag PDF. So Photoshop PDF. So human one PDF. So ini adalah cara you buat you punya own library, collection of your library. Okay, sama juga untuk yang pokok yang human 2 ni semua ni you boleh buat sama juga. Okay. Dia edit, cut, edit, paste, similar, edit, cut. Jadi kita nak tahu dia dah ada yang terbuang putih. Bila kita tutup the background, kita nampak dia akan ada checkered ni kat sebelah belakang. Okay. Dan save. Okay, sama kita repeat untuk yang human 3. Select all, edit. Select all, edit. Masa saya video pun betul dia tak. Okay, kita paste balik kat sini. Untuk kita nak buang yang warna putih tu.
Sorry lah, komputer saya petangnya slow sikit lah. Select similar, edit card. Kita tengok checkered macam ni, dia dah floating kat situ. Save kan file. Okay, human PSD. Okay, seterusnya kita buat yang pokok ni pula. Select all, edit cut, edit paste, select. Betul. Mungkin kat sini sebab dia punya ada white and between dia, daun-daun ni warna greyish. Jadi kita akan besarkan sikit, kita tolak. Dia boleh select lagi banyak yang almost similar to the white color. Okay, select similar. So dia nampak dia akan start select yang mana yang little bit grey punya area tu. So edit cut. Kita tengok ni. Kecil. Okay, so last kali adalah kita punya pokok. Okay, sama juga. Select similar. So kita dah dapatkan another PSD punya kita save save itu. Okay, so next adalah kita nak buat kita punya 3 tu. Okay, kalau tengok kita punya gambar tu, benda yang pertama kita perlu adalah background ni, rumput ni, atau sky ni. So ini kita nak kena buat dulu dalam kita punya board. So kita buka file yang hill fill dan juga sky background. Okay, kita buka dulu. Okay, so kita pergi kat fill background. Okay, so sama juga select all, edit cut, edit paste. So sekarang kita nak removekan kita punya yang checkered ni. Okay, so kita select similar. Okay, jadi kena buat bila kat sini dah select ni kita tak nak ni. Jadi mungkin kita kena turunkan sikit tolerance kita lah. So select similar. Kalau ada masa lagi ada tu. Okay. So sama juga lah kita punya ni, kita dah buatkan dia green aja without any background. Kita savekan dia. So hill fill background PSD. Okay. So next is our sky. So sky ni tak perlu buat macam tu lah, sebab ni kita boleh tarik aja. Okay, so on the paper, white paper ni kita pergi ke hill fill background, kita tarik aja. Okay, tarik pergi ke yang paper tadi. Kita push kita kat sini. Atau satu cara lagi adalah hill fill ni select all, copy, you pergi ke paper dan you paste, edit, paste. Situ. Okay. Masa ni kita delete lah. Okay, mungkin kita cuba besarkan kita punya background ni hingga hujung ke border paper ni. So always ingat, remember bila you nak crop benda macam ni, you nak edit enlarge benda ni, always tekan shift. Okay, form, scale,
Okay, tekan shift dan you tarikkan ni. Alright. So basically kat sini lah. Okay, next adalah kita nak masukkan kita punya sky. Okay. Sama kat sky ni kita boleh tarik ya. Klik dekat sky, betul pergi ke yang paper kita ni, kita akan lepaskan kat situ. Okay, nampak? Kalau kat sini maksudnya benda ni layering tu adalah di depan. So kita sekarang kita nak letakkan di bawah, di belakang warna hijau ni. So nampak, you pergi ke sebelah kanan ni, you akan nampak layering. So you reposition ke yang sky ni di bawah nombor 2 tu. Di bawah lah, nampak? Dia akan berada di belakang. Okay. So sekarang ni kita scalekan dekat lah sama ni. Sampai ujung. Okay. Besarkan tu dan double click untuk kita matikan dia punya command. Dan kita reposition sikit lah, tengok mungkin kita nak sikit lah yang background bukit yang belakang tu kat dalam image kita ni. So lepas bukit hijau ni ada ujung-ujung tu ada lagi bukit. Ini is up to you lah macam mana you nak reposition ni. Okay, so next adalah kita nak masukkan kita punya the focus of the kita punya lah, which is kita punya design design rumah kita tu. Okay, so kat sini kita ambil yang house model ni. Okay, sama juga house model ni kita select all, edit, cut, edit, paste. Okay, so sekarang kita nak select, kita nak buang yang putih-putih yang dia. So make sure tengok ni, sebab dia kadang warna putih ni dengan warna model ni ada part dia yang mungkin yellowish yang dekat, jadi kita jangan pakai tolerance yang besar sangat lah. Kita cuba dulu tengok. Kat sini tengok, ni dia dah selected yang ni, which is kita kena kurangkan lagi. Nampak, kita nak dia, kita ambil yang warna putih yang kita tak nak tu je. Okay. Okay, so tengok macam mana ni. So you pergi go to edit, cut. So you akan buang yang bahagian tak nak tu lah. Okay. So ni ada lagi yang kosong ni, you can select lagi. Sebab kita tak nak guna similar, sebab kita tak nak yang dia terselect yang putih yang atas ni. Okay, kita just nak buang yang mana yang background aja. Okay. So benda ni dah okay, you go to file, save, PDF, PSD. Okay. Lepas tu ini you tarik. Sekarang ni fill ni semua dah boleh tutup lah. Fill sky ni dah boleh tutup. Okay. So sekarang kita tarik kita punya model ni, kita pergi ke kita punya drawing. Okay. So sekarang ni this is too small. So make sure kalau kita buat kita punya ni, make sure dalam half of the size of the paper. Sebab dia akan jadi fokus lah. Jangan buat terlalu kecil sangat. Dan kita tengok macam mana dia repositioning dia pada perspektif, pada horizontal. Okay. So kita imagine dekat level sebab ini adalah level yang dah dinaikkan. Okay. Kalau kau ikutkan maksudnya tinggi dapur, tinggi kabinet dapur tu. So normally is about 700. So mungkin kita dah tinggi ni, jadi mungkin ada punya kedudukan the bench ataupun dia punya table tu dah selari dengan kita punya horizon. Okay. So this is actually based on experience lah, cara macam mana nanti you tahu macam mana nak repositioningkan dia dalam perspektif. Okay. So next adalah you boleh edit sikit yang bawah ni kalau tak nak, kita nak dia mungkin nampak lebih realistik sikit. So kita boleh guna lasso. Okay, polygon lasso. Kita mungkin boleh klik potong ni sikit lah. Kita klik. Itu macam mana kata you nak biarkan sikit untuk floor. Okay, next kalau kita tengok pada gambar tu, kita akan create satu circle ya, untuk kata dia punya platform tu.
So kita create, kita gunakan elliptical punya tools. Apabila kita buat satu layer baru di antara layer yang greenery dengan kita punya layer rumah ni. Okay, tujuannya adalah kita pergi kat, caranya adalah kita klik kat sebelah kanan ni. Kita create new layer. Okay, kita boleh buatlah nama dia kan, round base. Supaya lagi bagus kalau setiap layer tu you bagi nama. Okay, round base. Tu kita ambil lebih kurang grey yang 50% ni. So you klik kat sini, tengok macam mana you nak buatkan you punya circle tu. Okay, nampak. Nanti kat sini you boleh tengok lah you nak buatkan dia punya base tu. Okay, so next adalah kita nak masukkan kita punya human, kita punya pokok dulu. So kita nak buat yang mana yang background dulu. Okay, so kita akan buat dia di belakang bangunan kita ni. So kita akan buat kat base ni. So kita nak dia kan, kalau kita buat kat depan ni dia akan berada di depan. Okay, so kita select kita punya tree. Okay, kita guna tree number 2 dulu. So tarik. So nampak dia akan ada. So you boleh lah dulu letak control alternate, lepas tu you select, you boleh copykan dia. Okay, ataupun you cut paste pun boleh. Sampai senang lagi adalah you tekan control pada keyboard, control alternate, you klik pada image tu untuk you copykan you punya pokok. Tu nak tunjukkan dulu kan. Okay, nak lebihkan dari list ni, of course you boleh mirrorkan dia. You klik mana-mana yang ni, make sure sebelah atas ni auto select. Jadi you klik pada image tu, dia akan klik pada image. So for example, you nak variety kan dia, you akan klik satu kat sini, edit, transform, flip horizontal. So dia akan nampak dah kat sini. Kalau nak lagi realistic, mungkin you akan transform sikit dia punya sikit. Okay, macam pokok ni tak kisah kalau you tak guna shift, sebab pokok ni kan dia boleh jadi benda yang organik. So double klik kan dia. So tengok macam mana you boleh buat. Sama kat sini. Okay, kat sini you nak buatkan pokok tu lebih besar. Okay, dan sama juga transform filter. Saya dah select itu sky. Sini kat pokok ni saja. So it's up to you lah macam mana you nak buatkan dia lebih. Kalau you ada library yang lain, you ada pokok yang lain lagi bagus. Okay. So next pokok nombor 2 ni kita dah pakai, kita tak nak ada pakai lagi. So kita nak nombor 1 pula. Okay, so sama juga kat sini, you click to the image, you tarik to the drawing. Okay. So nampak sini, kalau sini dia tak nampak ni, maksudnya dia di bawah layer rumah ni. So kita move kan aja layer 6 ke sebelah atas. So nampak ni dia kat sini. Okay, so kita boleh lah buatkan dia scale, tekan shift, kita besarkan kita punya pokok. Okay, so normally saya akan buat guna transparency sebab architecture ni kita tak nak dia macam realistik sangat, sebab kita nak tengok, kita tak nak missing kita punya form architecture tu. Macam mana pun kita akan nampak orang ni, kita just nak bagi idea macam mana suasana tempat ni lah. Tapi at the same time kita tak nak hide dan kita punya building tu, sebab at least kita nak orang boleh nampak macam mana rupa sebelah sini pokok tu kan. Jadi let you punya pokok tu transparency tak apa. Okay, sebab dia architecture punya ni, presentation ni dia tak sama macam realistic artist punya presentation. Okay, kat sini sama juga, you boleh scalekan dia. Okay, again you boleh go to transform, you boleh horizon kan dia, flip horizon untuk nampakkan dia lain sikit daripada ni lah. Okay, kalau kata nak kecilkan dia, kita boleh kecilkan sikit, kita boleh distortkan dia.
So you tahu pokok kan dia ada banyak-banyak jenis. Okay, jadi you boleh you boleh klik kat sini. You can copy dia. You scalekan dia. Okay, so basically pokok tu okey dah ni. So untuk nak dapat ni. Okay, sebaik-baiknya bila you pergi you dapat ada gambar site, you ambil gambar site tu sebagai you punya background. Jadi nanti you akan ambil gambar you punya model untuk you superimpose kat dalam. So nampak rasa janganlah kata nanti you punya site dekat paya bakau tapi nanti you punya image dekat macam Cameron Highland. So dia dah jadi satu kata maklumat yang salah lah tentang your site. Sepatutnya kita nak bagikan idea dekat panel penilai ataupun orang yang tengok macam mana building you punya proposal model tu sit on the site. So korang-korang macam tu lah. Okay. So pokok ni kita dah bertutup. House model pun kita dah bertutup. So sekarang kita nak start buat yang human ni. Okay. So sekarang ni saya nak ambil dulu yang dua orang ni yang tengah main frisbee ni. Okay, so saya gunakan Polygon punya lasso. Oops. Ini sudah ada buka yang ni. Biasanya saya nak ambil yang dua ni. So edit, copy, pergi ke drawing, edit, paste. Okay. So kita boleh reposition lah kita punya. Kita boleh reposition kan kita punya orang. Okay, sebelah belakang ni dia tengah main frisbee kat belakang ni. So make sure kita punya horizon tu, tengok tadi konsep macam horizon tu. Okay, sekarang kita kat sini kita nampak kita mau pada chest chest ni horizon. Jadi kita tengok kedudukan horizon ni pada chest dia. It's not on the head pada macam tu. Sebab kita punya ni kita macam tinggi sikit daripada horizon ni. So kita boleh buat kat situ. Pokok ni saya boleh alihkan sikit lah. Okay. So normally macam saya suka merahkan warna orang ni. Sebab tu dekat architecture ni kadang dia ikut style lah. Dia kata dia tak nak realistic sangat. So saya akan colourkan yang orang ni. Next saya buat adalah saya akan multiplykan dia. Saya akan turunkan sikit dia punya opacity to 75%. Kalau rasa kita tak suka macam ni, mungkin kita boleh buat, kita boleh tukarkan dia punya position, flip horizon. Mungkin dia akan ada plus ni. Kalau kata tak okey, then you boleh undo boleh. Oh, yes, thank you. Kata pokok ni mungkin saya rasa macam kacau sangat, macam banyak sangat ni, saya tutup lah. So kata saya akan buat satu image. So ni saya akan masukkan tengok mana image lain. Okay, yang ni saya dah boleh tutup. Okay, next saya nak gunakan image orang. Okay, satu cara lagi adalah kita boleh tarik terus. Okay, boleh tarik terus. So kalau kat sini you nampak, kalau kata kita meletakkan orang ni, kalau kita kata salah, kita boleh rasa orang ni dengan bangunan ni adalah kecil ni, dia orang kenit. Sebab kalau dia tak kena pada you punya horizon line. So sekarang kita nak make sure kepala dia ni akan lebih daripada horizon line. So let's say the position tu okay, untuk you tarik ya, edit, transformation, scale, shift, ditarik sikit kat belakang. So at least ni horizon line dia jatuh lebih kurang dekat dengan chest. So you can tahu that the scale of this human dengan rumah ni proportion. Okay. So again lah, saya macam saya cakap, my style adalah I like to colorkan the human to red. This is more pada preference. Dan you punya scale kan opacity ni kurangkan sikit.
So I tak nak dia hide the part of the building, so at least people still can see the part of the building tu, walaupun you letak you punya image. Okay, so last adalah saya nak guna human yang nak duduk dekat bangku tu. Okay, so saya akan ambil yang this person. So edit, copy, jangan paste sebab you still nak guna the library tu. So edit, paste. Okay. So kita nak letakkan dia dekat tempat duduk ni. Tapi this is too small lah. It's like macam it's not realistic ni orang. Biasa kita besarkan dia punya scale. Okay, scale. So nampak dia macam lebih kurang size dia duduk dekat tangga dekat ledge ni. Okay. Okay. Kalau rasa macam kecil sangat, you boleh besarkan sikit. Okay. So next kita akan ambil gambar perempuan yang seorang ni. Edit, copy, edit, paste. Kita letakkan dia duduk di sebelah orang ni. Tu bunyi apa lagi tu? Siapa yang masuk ni? Tak apalah, siapa yang tak dapat masuk ni, you boleh tengok pada video ni. So kita besarkan kita punya human ni. Kita duduk sebelah ni. Mungkin dia terlalu besar sangat lah. Kita kecilkan sikit. So bila time you buat you punya rendering ataupun compose apa dia punya orang panggil apa ni, this kind of exercise. Okay, adalah kita nak tengok macam mana orang gunakan ruang tu. For example, sekarang you ada bangunan kan, dan tengok macam mana ruang green yang you propose tu, macam mana orang guna. Dan for example macam ni, macam ledge kan. So ledge ni is like macam bangku dah, orang boleh secara relax, secara santai you boleh gunakan you punya bangunan tu. So that's why this is very important. So dalam bila kita buat this kind of presentation adalah kita nak beritahu orang macam mana bangunan ni. Mungkin kat atas ni you boleh ada macam sunset special, ada nak tengok sunset, so you akan ada macam ada satu platform. Dan you buat lah satu orang kat depan ni kan, mungkin dia ada macam teropong maksudnya untuk bird watching ke apa. Atau kat sini kan you atas ni you boleh letak kepala orang, keluarkan separuh badan kat sini. Jadi mungkin kat situ dia ada pada bird watching. Jadi kita akan nanti kita dapat tahu macam mana you punya activity of you punya you punya apa ni, building tu. Maksudnya saya tukar dia punya opacity lah. Okay. So basically kalau kata dah ni okay. So basically kalau you nak buat lagi, boleh tambah lagi lah. Nanti banyak lagi daripada dalam, tengok pada brief tu yang saya tunjuk pada link tu, you boleh belajar lagi beberapa advice from professional punya editor yang dia selalu buat editing lah Photoshop ni. So you tengok macam mana some tricks yang dorang boleh share yang you boleh apply. Okay, once you dah kasi okay, you klik kan ni okay. Okay, pokok-pokok ni semua sama lah. Saya mungkin saya akan buat dia semua multiply. Saya set ni semua multiply. Okay, opacity dia saya kurang ke 50.
balik yang tadi saya tutup dulu. Okay, so let's say kata ni kita dah okay. You are happy with this cara you edit, okay? Superimposekan you punya image, okay, then you save you punya file. Selalunya you kena save awal lah, jadi tak ada lagi. So ni saya tulis X16 montage ataupun superimpose tutorial. Superimpose tutorial. Selalu saya akan letak date lah. Okay. So once you dah okay ni, dan you boleh savekan dia dalam ni, dalam JPEG. Save as JPEG. So JPEG. Okay, so you dah boleh tutup lah you punya PSD, you boleh buka you punya yang JPEG version. Okay, JPEG version ni. So normally kalau you nak submit ke apa, you gunakan you punya JPEG version ni lah. Okay, mungkin antara benda yang you boleh explore adalah you boleh mungkin applykan you punya filter. Okay, guna Photoshop ni. Mungkin kat sini saya gunakan watercolor lah, mungkin kata you nak dapatkan watercolor punya effect. Okay, yang ni you kena explore sendiri lah. Dia punya texture, shadow intensity. So shadow intensity lagi tu dia akan dapat lagi gelap ni. So you tengok lah macam mana you boleh controlkan you punya ni, kan nak dapatkan ni. So texture ni tak nampak sangat. Brush detail, okay, you boleh reducekan. So brush detail ni mungkin sekejap. Oh tahu, tengah kelas lagi ni. Ya, kalau lagi 5 minit boleh, sekejap. Kejap, okey, kejap. Okey, kejap saya nak ambil gambar dengan panel. Boleh sir. Ambil yang ambil. Tapi jangan jauh-jauh tak muat. Ambil langsung kan? Tak apa kamu. Siapa? So ni macam saya sama balik lah. Maksudnya this one you boleh explore lah macam mana all this filter yang you boleh gunakan untuk dapat. Mungkin you boleh guna another apps macam Lightroom ke apa, then you can explore that one. Okay. So this one I apply okay. Okay. So bolehlah kita save as ni sebab you dah buat watercolor. Okay. Tutorial WC. Right. So basically this is our tutorial for today lah. Yeah. So you boleh explore. Kalau boleh you cuba hari ni. Jangan buat last minute. Supaya nampak you all ni banyak buat kerja last minute. So nanti you akan bertimbun-timbun dengan kerja-kerja you. Okay, kalau anything you want to ask me, you can message me.
Ada apa-apa soalan? Okay, alright. So I think dekat gunakan yang saya bagi tu. Guna sebab apa yang saya bagi exercise tu, you kena guna the material sebab senang untuk saya buat assessment. Kalau you buat benda lain, jadi saya nak buat assessment tu susah. Kan, kita nak tengok setepat mana atau sekreatif mana you use the same material but then you compose tu. Mungkin pokok tu you boleh tambah. Nak tambah lain tak apa. Okay, for example pokok you akan jumpa sebab macam saya cakap dulu, dari sekarang you dah kena start buat you punya own library. Library orang, library pokok, kereta ke apa, sebab benda-benda ni akan you gunakan dalam you punya presentation. Okay? Right. So, macam mana? Boleh background tu boleh guna yang lain. Background boleh lah, tapi yang architecture yang modern tu you use yang saya bagi ni. Model je lah. Okay. Sebaiknya apa yang saya bagi dalam library tu you guna. Kalau you nak tambah then you can tambah. Okay? Okay, sir, baik. Kalau kata cloud ni mungkin you boleh panggil cloud ni, I don't mind lah kalau you nak guna cloud yang lebih lain lah, tak ada masalah. Okay? Alright. So good luck buat benda tu. So almost 3 PM, so I think saya akan stop lah. Alright, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.